ini lenyap, dan berapa lamakah masa yang diambil untuk ekonomi pulih? Ya, ekonomi kita akan pulih apabila kita tidak lagi tersekat dalam menjalankan kerja-kerja kerana wabak ini. Tetapi dia akan mengambil masa yang lama kerana kita harus membinakan asas-asas ekonomi kita semula. Dan kita dapati bahawa tabiat bekerja itu mungkin berkurangan, dan kita perlu bangunkan diri kita sendiri untuk bekerja lebih kuat, kerana dengan bekerja kuatlah maka kita dapat pulihkan ekonomi negara kita dengan lebih cepat. Tun, saya perhatikan Tun memiliki sifat sabar. Bila dikritik, Tun selalu senyum. Jadi bagaimanakah Tun boleh bersabar dan kawalan? Ya, ini daripada dulu pun saya kawal diri saya, ajar diri saya supaya tidak melatah dan respon terlalu cepat kepada apa-apa yang berlaku di sekeliling saya. Umpamanya dahulu saya kerap ke universiti, disoal oleh penuntut-penuntut. Kadang-kadang soalan mereka itu menyakitkan hati, tetapi saya senyum saja kerana saya sedang mengawal reaksi daripada diri saya. Lama-kelamaan ini menjadi satu tabiat, iaitu apabila berhadapan dengan cabaran, saya senyum saja. Tetapi saya pada masa yang sama berfikir tentang cara untuk membalas atau menyekat diri daripada berasa marah. Kerana bila kita marah, cara pemikiran kita juga tidak akan jadi tidak akan yang terbaik mungkin. What are your greatest moments as Prime Minister? Well, I never expected to be Prime Minister. So, in 1981, when I was chosen as Prime Minister, I could hardly believe it. In fact, for a long time, I would ask myself this question as whether I am Prime Minister. I am from nowhere, but suddenly this thing was a comfort to me. So that was something that is unexpected, and therefore to me it is great. How do you maintain your mental alertness? By reading, by doing things, by arguing, by writing. In fact, you use your brain all the time. The brain is like the muscles of the body. You don't use the muscles, it deteriorates, it becomes weak. You know, people who want to develop their body beautiful, they have to do a lot of exercise. The brain is the same. You don't use the brain, it loses its ability to think. But if you use the brain all the time, thinking, doing, arguing, writing, all these things keep the brain active, and therefore you become very alert. Tun, siapakah tokoh yang Tun segani atau idola yang menjadi ikutan Tun? Ialah, sebagai seorang Muslim, tak ada yang saya lebih menjadi idola daripada Rasulullah Nabi Muhammad. Kerana selain daripada membawa agama Islam kepada kita semua, Nabi juga berjaya untuk mengubah orang-orang yang jahil
sehingga mereka mampu mendirikan satu tamadun yang terkenal di dunia. Inilah tiap-tiap satu yang kita ingini, ialah untuk memperbaiki keadaan diri sendiri, bangsa, negara. Sebab itu saya kagum dengan sejarah perkembangan Islam oleh Nabi Muhammad. Salam Tun. Soalan ini berkaitan COVID-19. Pada pandangan Tun, berapa lamakah masa akan diambil untuk pulih? Adakah tempoh perintah kawalan pergerakan ini akan dipanjangkan lagi? Sama ada mengambil masa ataupun tidak, terpulang sedikit sebanyak kepada kita. Yang pertamanya, kalau kita ikut perintah kawalan pergerakan ini, maka kita berada di rumah, dan di rumah tidak ada siapa yang menghidapi penyakit ini, kita tidak akan dapat penyakit ini. Tetapi kalau kita keluar berjalan-jalan, berkumpul, bersalam-salaman, berpeluk-peluk, maka itu akan menyebabkan penyakit ini berjangkitan kepada lebih ramai dan akan mengambil masa yang lebih lama untuk kita pulih. Sebab itu, kawalan pergerakan ini adalah satu daripada cara untuk memendekkan serangan wabak COVID-19 ini. Ada cara-cara yang lain, termasuk dengan pemeriksaan tertentu sama ada kita ada sakit ataupun tidak. Ada orang yang tidak nak diperiksa. Umpamanya ada orang yang telah berada dalam satu perhimpunan yang besar-besaran dan ada kemungkinan mereka sakit, dapat jangkit, tetapi mereka tidak pergi untuk periksa. Dan dengan itu mereka akan menjangkiti orang lain, dan ini akan melambatkan proses untuk pemulihan kita daripada penyakit ini. Selamat tengah hari Tun. Tun sebut tadi ada menonton Netflix series. Boleh kongsi cerita apa? Saya lihat cerita Ottoman Empire, Empire Osmania. Cerita berkenaan dengan Sultan Mahmud yang kedua yang berjaya menawan Konstantinopel, dan walaupun sudah 13 kali percubaan dibuat, hanya Sultan Muhammad saja yang berjaya. Saya lihat lain-lain cerita yang berunsur sejarah, kerana saya berminat dengan apa yang berlaku dahulu, dan mungkin dia boleh memberi sedikit pengajaran kepada kita. Soalan terakhir, Tun, macam mana kita nak bantu pendapatan orang tidak berkemampuan dalam proses kuarantin ini? Ya, kita sedar bahawa ada yang tidak ada punca pendapatan sama sekali. Mereka daripada dulu pun mungkin mengemis, tapi sekarang ini mereka tidak ada pendapatan. Untuk mereka ini, kerajaan perlu hulur wang ataupun makanan dihantar kepada mereka supaya mereka dapat sara hidup. Selain daripada itu, mereka yang berkebolehan, kita sekarang ini menggalakkan perniagaan daripada rumah. Kalau kita pandai memasak umpamanya, kita boleh iklankan dalam online, dan dengan itu kita boleh jual masakan kita mengikut order yang kita terima. Ada juga peluang untuk kita mengeluarkan makanan untuk secara besar-besaran untuk dibungkus dan dijual di
di pasaran yang masih terbuka, dan banyak lagi kerja untuk menambah ataupun memberi sedikit pendapatan kepada kita di masa kita berada di rumah dan tidak boleh keluar seperti biasa. Saya ingin ucap banyak terima kasih kepada semua yang bertanya. Saya fikir saya telah menjawab hampir 20 soalan untuk kali ini, yang mana soalan-soalan tadi dikumpul dari akaun Instagram dan Twitter saya. Saya ambil kesempatan ini untuk menasihati orang ramai supaya patuhi perintah PKP ini. Matlamat kita semua sama, iaitu to flatten the curve and to break the chain. Sekiranya kita berjaya lakukan kedua-dua perkara ini, maka kita dapat kembali melakukan kerja-kerja harian kita seperti biasa. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga keadaan kembali pulih seperti biasa, dan berharap kita semua sentiasa menghargai nikmat berpanjangan yang dikurniakan Allah selama ini. Semoga berjumpa lagi, dan sekali lagi terima kasih kerana meluangkan masa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini direct doktor. Direct. Tadi kita ada